الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين باب الغسل وغسل باب الغسل غسلي huwa yaitu al-ghaslu bi fathil ghaini dengan fathahkan makruun dibaca akan dia dengan fathahkan akan ghain itu huwa bi fathil ghain itu afsahu wa ashhar ialah terlebih fasih yakni terlebih nyata abian terlebih nyata dan juga terlebih masyhur min dammiha daripada mendomohkan akan dia akan ghain. Makna ghusli, babul ghusli. Boleh juga ghusli. Tapi afsah ashhar ialah ghuslun. Berbanding dengan ghuslun. Jadi ghuslun itu adalah masdaru ghasala. Ialah masdar bagi fi'il madinya ialah ghasala. Wa bimakna dan adalah dianya bimakna al-irtisal. Dengan makna irtisal. Kalau dengan dhammah itu maknanya dengan makna dhammah fathah itu dengan makna irtisal, makna mandilah. Wa bi kasriha dan dengan kasrah akan dia akan ghain ismun lima yughtasalu bihi min sidrin wa nahwihi. Adapun kalau kita baca dengan kasrah kan akan ghain makna ghislum. Kita baca ghislum itu adalah ismun nama lima. Nama bagi barang yughtasalu bihi yang dibuat mandi dengannya dengan ma tu. Gabriel bayan kepada ma tu ialah min sidrin daripada sidrin bidara daun bidara wa nahwihi dan seumpamanya sidrin. Tu kalau baca ghislum. Tu. Wa bid-dhammi ismun lil ma'il ladzi yughtasalu bihi. Kalau kita baca dengan dhammah itu ghuslun ialah nama bagi air yang dibuat mandi dengannya. Itu dibuat mandi dengannya dengan alladzi itu. Wa huwa bil ma'nayaini al-awwalaini dan iaitu lughatan wa huwa ghuslun dengan dua makna yang awal. Dengan dua makna yang awal itu lughatan pada lughahnya sayalanul ma'i ala syai' mengalir air di atas suatu. Tu dengan dua makna yang pertama tu. Wa syar'an dan pada syaraknya sayalanul ma' mengalir air ala jami'il badani. Pada syarak bila sebut kata mandi maknanya mengalir air itu di atas sekalian tubuh badan. Jadi kalau sekerak badan tu dia tak panggil mandi. Yang sebab itulah tidak ada beza di antara mandi wajib, mandi sunnah, mandi biasa, mandi adat. Yang membezakan dia ialah niat.
Kalau dia kata, mandi wajib meratakan air sunung. Mandi harus pun, mubah pun. Mandi ni pada maknanya meratakan air ke seluruh tubuh badan. Kalau sekerak separuh sahaja, sebahagiannya saja, itu dia panggil, mandi kubah, mandi juga. Mandi kubah, jadi maknanya, bila sebut kata mandi itu pada syaratnya ialah mengenakan air, mengalirkan air pada seluruh tubuh badan. Cuma istilah kita panggil mandi, makna cucu air nama mandi. Biniyatin, tapi kalau yang wajib mana dengan niat. Kama sayati niat macam mana? Kama sayati sebagaimana lagi akan datanglah bayanuha oleh keterangannya niat. Qala mujibuhu, yang mewajibkan akan dia akan mandi. Apakah perkara yang mewajibkan jadi kena mandi? Wajib kena mandi. Sittatun, ialah 6. Janabatun, jadi kalau iktibar syarah tu maksudnya ialah jadi badal lah. Mujibuhu janabatun, yang mewajibkan dia akan mandi ialah janabah. Janabah ni macam mana? Wa tahsulu bi khuruji, hasillah ia janabah ni. Masa hasil makna berlakunya janabah ini bi khuruji manihi, dengan keluar air maninya seorang. Air mani dia sendiri. Tu. Awalan, pada permulaan. Mana air mani yang pada permulaan iaitu yang mewajibkan mandilah. Tu. Min tariqihi, daripada jalannya mani. Daripada jalan air mani lah. Dia ada laluan dia. Tu. Al-mu'tadi. Yang beradab, yang biasa-biasa, tarik dia, jalan dia, ialah dia adalah lawan daripada lubang zakar, itu farjud zakar bagi orang laki-laki. Contohnya, au min tahta sulbir rajuli, ataupun daripada bawah sulbi orang laki-laki. Sulbi orang laki mana hujun, tulan yang hujun, tulan belakang kita yang paling hujun tu. Dan di situlah terletak ajbuz zanab, yang tak binasa bila berlaku kiamat. Jadi ataupun maknanya daripada bawah sulbi rajul wa taraibil mar'ah, dan daripada bawah taraibil mar'ah, maksudnya jangan atas pada tu lah, yang atas pada sulbi laki-laki, tidak mana dari atas pada taraib, pertemuan dua tulan dada bahagian depan itu dia panggil taraib. Wal mu'tadu, munsaddun, sedangkan yang berada mana sabilul tariqu al mu'tadu, itu munsaddun, tersumbat. Jadi tersumbat lupan zakar ataupun farjul mar'ah. Kemudian dia tubik air mani zat itu kok lubang yang di bawah sulbi. Kok lubang di bawah sulbi ni semua kepada orang laki-laki. Level dia, aras dia. Aras sulbi. Kalau maedah tu maknanya yang ditandakan pada zahir itu ialah pusat. Yang ni makna sulbi itu makna hujur tulang-tulang belakang kita. Itulah paling akhir sekali. Jadi yang sedangkan luban asalnya tempat yang berada makhraj dia yang mu'tad itu munsaddun, itu tersumbat. Jadi kalau makna al-mu'tad itu ghair munsaddin, tidak tersumbat, munfatih dipanggil terbuka. Jadi doklah. Sebab tidak ada ibrah, tidak ada iktibar. Orang panggil kepada lubangnya lain tu ketika adanya lubangnya asal, tempat tubik dia. Li khabari sahihaini, kerana ada hadis sahih Bukhari dan Muslim fi dzalika, pada demikian itu. Pada demikian itu kemudian pada kata keluar air mani daripada faraj yang muqtad sana. Wa kharaja bi manihi, dan keluarlah dengan kata maninya, mani seorang. Mani ghairihi, air mani orang lainnya. Air mani orang lain keluar daripada faraj dia. Macam mana pula keluar air mani orang lain? Dah dimasukkan air mani orang lain itu di dalam faraj dia. Jadi keluar seperti air mani yang dipancukkan ke dalam faraj orang perempuan. Jadi keluar hak tu.
keluar orang laki-laki itulah ni. Itu bukan air mani dia ni. Jadi tidak jadi berjanabah lah. Tu. Wa kharaja bimanihi an ghairihi. Dan keluarlah dengan mani ialah mani ghairihi, mani orang lainnya. Wa bi awalan, dan keluar wa kharaja bi awalan dengan kata qaulihi, makna awalan saat ni ialah mani yuhu al khariju thaniyan. Keluar dengan kata yang pertama, keluar air mani tu air mani yang pertama oleh air maninya yang keluar pada kali yang kedua. Murad dia pada kali yang kedua tu macam mana? Bi anis tadakhalahu, dengan bahawa memasukkan akan al mani saat itu mani untuk masuk di dalam faraj. Summa kharaja bila, kemudian dia keluar. Jadi air mani yang dipermasukkan di dalam farajnya. Fala ghusla bihima, maka tidak ada mandi, tidak ada jenis mandi dengan sebab kedua-duanya. Mani ghairihi, dan mani dia sendiri yang thaniyan, atsani. Au dukhulu hasyafatin, janabah. Jadi janabah ni dia sifat janabah itu dia ada dua. Satunya khurujul mani awalan. Yang keduanya ialah audukhulu. Masuk dengan kata janabah tu ialah masuknya hasyafatin oleh hasyafah, makna kepala zakar. Au qadriha, ataupun qadarnya hasyafah bagi orang yang terpotong hasyafah. Tidak ada hasyafah. Jadi dia kira qadar hasyafah orang yang biasa-biasa panjang mana. Maka ukurlah situ. Min faqidiha, daripada orang yang luput akan dia akan hasyafah. Luput kejadian asli ataupun baru. Ridi, tak ada kira lah. Maka ukur panjang pendeknya ialah hasyafah biasa-biasa orang lain. Farjan, kata dukhulu hasyafat ana farjan pada faraj. Pada faraj, bukan akan faraj. Mana pada faraj. Jadi masuk hasyafatin au qadriha, saat itu pada faraj. Kubulan au duburon. Tak ada kira, takmim. Kubul ada ia, mana faraj saat ni. Mana al-madkhul yang dimasukkan fih padanya itu faraj lah. Itu sama ada dia tu kubul au duburon ataupun dia dubur. Walau mim mayyitin, sekalipun daripada mayat. Sekalipun walau kana hasyafah, kalau itu ialah daripada mayat. Tu. Itu dulu. La, walau kana farj itu. Sekalipun adalah farj itu daripada mayat. Wayah. Au bahimatin, ataupun min bahimah, daripada binatang. Tu. Jadi orang yang memasukkan itu, jadi memasukkan hasyafah dia ataupun qadar dia, makna pada mayat ataupun bahimah sekalipun. Wa ta'biri bima dzukira, takbir aku kata Syekh kita ni bima dzukira, dengan barang yang tersebut aula, terlebih utama min qaulihi, daripada katanya musannif. Musannif kitab Lubab. Maknanya katanya musannif itu makna kitab tangkih. Kitab tangkih lah. Kita ni syarah kita ni ialah tahrir. Tu. Jadi kerana hak asalnya ialah tangkih. Tangkih itu dia tangkih tu sendiri maksud dia nak lebih kurang makna tahrir jugalah. Maksudnya tangkih itu daripada lubab, diterengkaskan akan dia. Disaring, makna tahrir ni makna disaring akan dia. Dia bukan kau banyak, makna kau sikit. Ini maknanya daripada lubab, kemudian diterengkaskan, ditangkihkan akan dia. Kemudian ditahrirkan pula oleh Syekhul Islam ini. Jadi, aula min qaulihi, lebih aula daripada katanya asal. Dia bandingkan dengan asal, itulah kitab tangkih. Inzalu maniyin, turun mani, makna keluar mani lah. Itu aku sebut tu, takbir aku tu lebih aula, lebih comel. Awil tiqaul khitana ini, ataupun
ibarat dia berjumpa dua khitan. Jadi kalau berjumpa dua khitan tu dipanggil majaz. Kerana tidak akan berjumpa khitan orang lelaki dengan khitan orang perempuan. Sebab khitan orang perempuan tu dia duduk di luar. Murad dengan bertemu tu ialah muhadhian. Muhadhi maksudnya membetuli. Maka, iktibar membetuli itu bila? Bila tenggelan hasyafah. Maknanya khitan orang perempuan tu dia duduk sebelah luar. Jadi hujung keletik tu. Jadi macam mana dia nak berjumpa? Maksud berjumpa tu ialah sama betul. Ketika hasyafahnya telah tenggelam. Itu ibarat aku tu lebih comel. Wa mautun, sebab kepada mandi itu ialah mati. Li muslimin ghairi syahidin. Wajib kena mandi bagi mayat orang Islam yang tidak mati syahid. Maksud syahid ni ialah syahid ma'rakah, syahid dunia akhirat. Syahid mati mana berperang dengan kufar ataupun pemerintah berperang dengan bughah. Jadi mati syahid dia tu sama ada di medan peperangan itu selalu ke ataupun luka parah yang terbawa daripada tu, jadi tak mati selalu. Tapi kesan daripada tu lah. Dia yakini makna kesan daripada tu membawa kepada jadi mati. Itu maknanya mati syahid itu makna syahid dunia akhirat. Dia kita tak tahu mati syahid dunia akhirat ataupun dunia saja. Dunia saja kita tak tahu orang itu mati syahid dunia akhirat ke ataupun dunia saja. Sebab itu terpulang kepada kosak masing-masing. Melainkan ada tanda-tanda dia lah. Tu. Salah seorang daripada yang diperambak, dijerekah oleh Allah Ta'ala dalam kitab Riyadhus Shalihin itu. 3 orang yang melakukan amalan yang hebat-hebat. Ulama, dermawan dan juga mati syahid. Jadi mana Allah Ta'ala mung nak suruh orang kata mung berani. Mung nituk deka. Jadi kazibta, belawak mung. Tuhan kata. Malaikat berkata kazibta. Lalu dihambak. Ulama pun balas tu juga. Mana masalah tidak ikhlas. Tu. Jadi, tu ghairi syahidin. Jadi makna yang bukan mati syahid. Lima sayati kerana illah yang lagi akan datang fil janaizi pada bab janaiz. Bab jenazah sana bab mandi mayat tu. Tak boleh mandi orang mati, yang mati syahid, yang tidak mati syahid saja. Wa haidun, dan juga haid penyebab kepada mujib kepada ghusli, mujibul ghusli. Itulah haidun. Mana haid di ayatin dan keterangan mengenai haid itu di dalam bab dia. Di dalam bab haid. Haidun li ayatin ataupun li ayati. Kerana ada ayat. Mana fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka i'tizal oleh kamu, berasingan oleh kamu akan perempuan fil mahid. Al-mahid itu masdar miming. Ayil haidhi. Ketika makna pada haid, pada masa mereka tu haid. Fa'tazilun nisa itu ialah pada melakukan hubungan perkelamian. Biar orang Yahudi tu dia tidur pun tak sekali dah. Wa nifasun. Nifas. Nifas sama dengan haid lah. Dia hakikat nifas ni ialah darah haid lah. Darah haid yang terhabas selama 4 bulan pertama kehamilan orang perempuan. Karena masa tu makna bayi tu masih belum hidup lagi. Tak ada nyawa lagi. 120 hari, yakni 4 bulan. 3 fasa, 40 hari, 40 hari, 40 hari. Nutfatan, alaqatan, mutaqatan. Cukup 120 hari. Allah Ta'ala perintah kepada satu malaikat menunjukkan ruh. Dan menuliskan 4 perkara. Jadi, wa nifasun li'annahu damu haidhin. Nifasun kerana nifas ni ialah darah haid. Mujtami' yang berhimpun. Yang berhimpun pada masa 4 bulan pertama kehamilan. Tu. Apabila dah 120 hari, dah dihidupkan, diberikan nyawa, maka tiap-tiap yang bernyawa dia tak boleh lagi daripada kena makan, nak kepada makan. Jadi darah haid yang kelima itu menjadi makanan kepada janin. Tu. Sebab itulah makna darah nifas itu sebanyak-banyak 60 hari. Sebab sebanyak-banyak haid ialah 14 hari. 14 darah 4. Itulah 60. Makna 4 bulan. Min ilqa'a mujam wa nahwu wiladatin, dan seumpama wiladah. Setengah kitab dia wa wiladah wiladah. Tapi di sini dia nak jadi syumul, maka wa nahwu wiladatin,
seumpama beranuk. Beranuk tu kita faham lah. Mana yang seumpama dengan wiladah? Min ilqa'i alaqatin, seperti mencapukkan alaqah. Alaqah ni dalam bentuk maknanya darah dah lah. Mana gugur lah ni, guguran. Mudratin, dah jadi daging dah, stokor ni. Peringkat mula-mula tu dia saiz dia sama besar dengan daging yang kita siahuk, kita puak dalam mulut tu. Lepas pada tu jadi kau besar. Walau bila balalin, sekalipun makna nahwi wiladah saat ni tu tanpa basuh, tak ada basuh. Li'anal walada limadha, kerana apa? Wajib mandi bila panggil gugur ataupun seumpama wiladah ni. Li'anal walada wa nahwahu, kerana anak dan seumpamanya anak. Hak sanilah maksud dia ni. Alaqah, mudrah, maniyun munaqidun, ialah mani yang terjadi ni. Yang menjadi makna jadi saat ni lah, jadi anak tu. Jadi anak tu, orang beranak tu hakikat dia tu air mani ni. Sebab anak tu dia jadi daripada kejadian air mani. Wa yu'tabaru fil mujibi, dan yang diiktibarkan pada yang mewajibkan mandi min hadhihi salasati, daripada 3 ni. Tu. Mana haid, nifas dan nahwi wiladah ni. Yang diiktibarnya wa khuruj fil mujibi min hadhihi salasati wa khurujil mani, dan keluar mani. Hok 3 saat ni, kemudian campur lagi ialah keluar air mani. Al-inqita'u, ialah yang diiktibarkan ialah terputus. Terputus daripada darah. Putus daripada darah. Satu. Yang kedua, wal iktibar dianya ialah iktibar wajib kena mandi saat ni. Terputus dah darah. Darah haid berhenti dah. Darah nifas berhenti dah. Begitu juga seumpama wiladah. Wal qiyami ila solah, dan nak berdiri pada mendirikan kepada semaknanya nak semaya. Jadi kalau tidak nak semaya tak jadi wajib lagi lah. Au nahwiha, atau seumpama yang menjadi pantangan bagi orang yang berhadas besar. Jadi bila dia nak buat benda tu, nak baca Quran umpamanya, tu dengan qasak Quran maknanya tak boleh lah. Malaikat kena suci daripada hadas besar. Wa najasatu badanin au ba'dihi. Semua kita tak ada ni. Ini yang ke-6. Najis apa wajib mandi? Kerana najis badan. Tubuh badan itu najis terkena ni au ba'dih, ataupun sebahagiannya badanin. Tu. Washtabaha alaih, dan istibah di atasnya, kesamaran di atasnya. Maknanya kalau dia tahu tepat kena najis di badan dia tu mana, pakai basuh hak tu sajalah, tak wajib mandi. Kerana mandi-mandinya ialah mengenakan air, mengalirkan air pada seluruh tubuh badan. Soalnya sekarang dia tak tahu kena mana najis. Wajib kena mandi dah. Tu. Supaya kain lah ni. Bila kita tak tahu mana ni, kena basuh semua lah. Tak boleh nak pilih-pilih. Tanzihan anha, kerana nak tanzih, nak bersihkan daripada najasah. Makna kerana istibah. Kalau tidak istibah, tidak wajib mandi. Ni wajib mandi. Apa wajib mandi? Sebab berlumur dengan najis. Pada badan ni, mana najis tak tahu duk mana, tak tahu, tak dapat kesihatan duk mana ni, tak berasa dah, tak ingat dah. Tu. Dan dia tahu tubuh badan tu makna boleh jadi bila dia tu hilang toko ain dia, ain najis. Walitasihha salatuhu, dan kerana nak jadi sah oleh semayanya. Wa tabi'at fi zikri hadzal asli, dan mengikutlah pada menyebutkan asal ini. Walam yazkurhu al-aktsaru, dan tidak menyebutlah. Wa tabi'tu fi zikri hadzal asl, fi zikri hadza al-asla. Wa tabi'tu, aku mengikut pada menyebutkan ini al-asla, aku ikut asal. Menyebutkan ini maknanya aku ikut pada wa tabi'tu fi zikri hadza al-asla. Aku mengikut pada mengikut ning ni akeh wa asal. Tangkih ni. Aku tangkih.
Walam yadhkurhu al-aktsaru, dan tidak menyebut dia akan hadza ni oleh kebanyakan daripada fuqaha. La'annahu, mana? Ni lah. Yang keenam ni, najasatu badanin. Tu. Bapa Syekh sebutnya, aku ikut mana asal sebut, aku pun sebutlah ni. Itulah maknanya wa najasatu badanin atau ba'dihi washtabaha tu. Jadi orang lainnya tak ada, kebanyakannya tak ada sebut. La'annahu asadis, boleh kita kembali kepada situ. Yakni najasah badan ini. Washtabaha. Laisa mujiban lil ghusli. Bukanlah yang mewajibkan bagi mandi. Sebenarnya. Sebenarnya li izalatin najasah. Bahkan kerana nak menghilangkan akan najasah. Hatta lau kusyita jilduh, sehingga kalau dikupas, dilapoh akan kulitnya, kulit seorang saat ni, hasalal fardu, hasil oleh fardu, sebab hilang najasah. Tapi tak ada orang lah berani buat lagi tu ni. Ada orang dia buat dengan sereka tatu. Kita mengeri dengar. Dia jenis hati berani. Jadi dia buat stareka tu dengan di tempat tatu itu dah nak buat tatu tu. Nekat dia ni. Ini pun makna hirish, kulit tu soyok ni, tempat najis ni. Jadi ni kalau syariat Nabi Musa lagi tulah ni. Jadi hatta lau kusyita jilduh, sehingga kalau dikupas, dilapoh akan kulitnya, hasalal fardu. Hasalal fardu. Fardu ke? Izalatun najasah sini. Tu dia. Sebab tu sudah infiswa dah kulit tu tahu. Wa farduhu, dan bermula fardu hak ni. Mujibul ghusli. Wa farduhu, bermula fardunya al-ghusli ay ruknan. Maknanya rukun. Syai'ani ada dua. Ruknan ke tu? Ruknan. Rukunuhu. Ada ruknan. Ada alif. Ruknan. Nisbah kepada rukun. Jadi nisbah. Artinya makna ruknan. Farduhu, fardu ghusli itu ai ruknan. Syai'ani, dua perkara je. Kepada an-niyatu, niat. Rukun dia ialah niat. Satunya 5 marrah. Kerana barang yang telah lalu yang telah lalu fil wudu, pada bab wudu. Bagaimana niat? Ka'an yanwiya raf'al janabati. Seperti bahawa dia meniatkan mengangkat akan janabah. Saja aku mengangkatkan janabah. Tu. Awil haidi. Raf'al yanwa raf'al haidi awil nifasi. Ghuslal mayyiti. Maksudnya dia meniatkan akan mandikan mayat. Aw ghuslal wajibi, ataupun mandi yang wajib. Lakinnaha la tajibu fil ghusli minal maut. Akan tetapinya, niat ni la tajibu, tidak wajib. Akan tetapinya, an-niyah ni la tajibu, tidak wajib niat fil ghusli minal maut, pada mandi daripada mati mayat, tidak wajib. Tidak wajib niat, hanya sunat sahaja. Sunat niat dia. Hok ambil air semaya tu wajiblah. Ni makna mandi tu. Sebab maksud dianya ialah untuk nak membersihkan wan najasatu, dan juga minal mauti wan najasati. Maknanya basuh daripada najasah, tak wajib niat. Li'annal qasda minhu an-nazafatu. Kerana qasad daripada al-ghusli itu ialah nak bersih. Nak jadi bersih. Wahya la tatawaqqafu ala niyatin, dan an-nazafah saat ni tidak terhenti ia di atas niat. Wa ta'mimu zahiril badanin. Tu, yang kedua, rukun yang kedua, fardu yang kedua ialah meratakan zahir tubuh badan. Hatta ma tahtal kulfati, bara yang di bawah kulfah, makna kulit.
minal akluf, daripada orang yang berkulub, yang tidak berjauhilah, tidak berkhitan. Wasya walau kasifan, hatta ma tahta, makna kulfah minal akluh wasya, dan ma tahta sya'ri, barang yang di bawah bulu, walau sekalipun bulu tu walau kana sya'ar itu adalah makna tebal. Wajib kena merata sampai air. Kata ta'mimul badani sani itu ialah bil ma, dengan air. Wa yatasamahu bi patinil uqadi, dan wa yutasamahu ditasamuh, kalau ansurkan, dimaafkan, dengan batin uqad, makna yang tersimpul, ala sya'rati, maknanya sya'ra bulu ataupun makna rambut yang tersimpul tu. Tu dimaafkan. Wa yajibu naqdud dhafair, wajib merungkaikan sanggul. Wajib merungkaikan, buka akan sanggul, illam yasilil ma'u, jika tidak sampai air ila batiniha. Ghaliknya lagu itulah. Biasanya tak sapa lah. Jadi kalau sapa dah tak wajib lah buka, sunat saja. Jadi kalau tidak sapa air kepada batin daghair, illa bin naqdi, malaikat dengan buka. Wajib kena buka lah. Wa sunanuhu, atau habis dua je. Wa sunanuhu, dan bermula sunannya, sunan ghusli, at-tasmiyatu, baca bismillahirrahmanirrahim, awalahu, pada awalnya al-ghusli, kama fil wudu, sebagaimana dalam pada wudu. Wa ghuslu, wa ghuslul adha, basuh al-adha. Al-adha ni benda yang menyakitilah, benda yang jelek. Kamu khatin wa najisin, seperti mukhat, mana hingus, dan juga najis. Wal wudu'u, sunat kepada mandi wajib itu ialah berwudu. Wa taqaddama bayanuh, dan telah lalulah oleh kenyataannya, maknanya Rasulullah azan ni, ma'a dalilihi, serta dalil Rasulul azan fi babihi, pada babnya, bab wudu tu. Qala ar-Rafi'iyyu, berkata Imam Rafi'i, wala yahtaju ila ifradi hadzal wudu bi niyatin. Jadi tidak berhajat kepada menunggalkan akan wudu ini dengan niat. Tu. Menunggalkan makna wudu tu dengan niat, makna niat suku dah untuk wudu tu. Tidak berhajat kepada gitu. Binaan alan dirajihi. Sopan inilah macam orang panggil tawaf tu lah ni. Macam tawaf itu makna kalau kita tak niat pun tak ada apa, mungkin kita niat haji dah, niat maknanya umrah dah ni. Maka dia masuklah indiraj dalam tu dah. Jadi ni maknanya binaan kerana berdasarkan di atas indirajnya. Indiraj niat wudu san itu fil ghusli, pada mandi. Qala fil rawdati, berkata Imam Nawawi dia dalam kitab Rawdah, qultu, aku kata Imam Nawawi, al-mukhtaru, yang terpilihnya, annahu in tajarradat janabatuhu, bahawasanya seorang sekiranya sunyilah janabahnya anil hadasi, daripada hadas kecil. Maksudnya dia tu berhadas besar tanpa berhadas kecil. Itu boleh berlaku. Nawa bi wudu'i sunnatal wusli. Jadi dia niatlah dengan wuduk dia tu ialah sunat mandi, sebagai sunat mandi. Wa ini jitama'a, dan jika berhimpun keduanya, hadas kecil ada besar. Nawa bihi rafa'al hadasi al-asghar. Dia niatlah dengan wuduk sana mengangkat hadas kecil. Niat mengangkat hadas kecil. Kalau memang dia tu berhadas kecil juga. Qala wa tasniyatu wa taslisu, mendua-duakan dan juga meniga-nigakan. Sunat juga. Wa huwa afdalu kama fil wudu, dan iaitu al-mazkur min at-tasniyah wa taslis, itu terlebih afdal kama fil wudu, sebagaimana pada masalah wudu. Jadi faya ghasilu,
maka dia mandi wayudalliku atau wayudalliku dan dia tadlik, yakni menggosok-gosokkan ra'sahu akan kepalanya talatan 3 kali. Ba'da takhlilihi, selepas daripada takhlil fi kulli marratin. Mana takhlil itu maksudnya menyelak-nyelakti. Menyelak-nyelakti di celah-celah. Tiap-tiap kali fi kulli marratin, pada tiap-tiap kali. Summa syikh takhlil fi kulli marratin. Mana wajah summa syiqah, mana belahnya nyosok itu al-aiman, sebelah kanan maksudnya. Salatan, mana 3 kali. Summa al-aisara, kemudian belah kiri syiqal aisar, salatan juga, mana 3 kali juga. Wa takhlilu, menyelak-nyelakti li sya', bagi sya'ar, bagi bulu, wal asabi', dan menyelakti maknanya akan asabi', jari. Bil ma'i, dengan air. Dengan air qabla ifadatihi, sebelum mencurahkan akan al-ma' itu. Liyakuna ab'ada, supaya adalah maknanya takhlil itu menjauhkan anil israf, daripada melampaui filma. Kalau kita tak gosok kat, dia jadi banyak, nak jadi bazilah air tu. Dia jadi guna banyak. Jadi kalau kita gosok-gosok tu, dia jadi jimat lah airnya. Wal buda'atu bisyikil aiman, mula dengan belah kanan. Sunat mula dengan belah kanan, 5 marrah fil wudu, kerana ada illah yang telah lalu pada wudu. Wal buda'atu bi'a'la badanih, memulakan dengan huk lebih tinggi daripada badannya, ambil daripada sebelah atas. Limaza lil akhbar, kerana ada beberapa hadis as-sahihati yang sahih, beberapa hadis ni. Wali annahu ab'adu anil israfi fil ma' juga, dan kerana bahawasanya kita mulakan daripada bahagian atas badan. Ini kalau kita mula daripada bawah, kena juga pula tu. Jadi kalau mula daripada atas badan tu, dia jadi jimat lah. Wali annahu ab'adu anil israf, kerana bahasanya al-buda'ah ma bi'a'lal badani tu terlebih jauh daripada israf fil ma', pada air. Waddalku, sunat menggosok-gosokkan, lima tasilu ilaihi yaduhu, bagi barang yang ini tubuh badan lah, ia sampai kepadanya, kepada matu oleh tangannya, hok sapa tangi, sampai jangkauan tangi, min badanihi, daripada tubuh badan dia. Limadha, bapa sunat khuruja min khilafi man aujabah, kerana menyalahi mereka, kerana nak keluar daripada menyalahi mereka yang mewajibkan akan dia. Maksud keluar tu maksud tak sewi menyalahi lah. Mana wajib akan dia adalk, itu menggosok-gosok. Wali annahu, kerana bahasanya adalka ni angqa lil bani, terlebih menyucikan bagi tubuh badan. Terlebih angqa, mana naqi, mana terlebih menyucikan bagi tubuh badan. Wa tawajjuhun lil qiblati, yang seterusnya sunat kita mandi wajib ni ialah menghadap bagi kiblah. Wa kaunuhu bimahallin la yanaluhu, dan keadaannya seorang sani di satu tempat yang tidak mencapai akan dia, fihi fi mahallin sani rasyasun, oleh percikan. Tu. Pak yang tak sabar di masjid tu tak kena balik. Kama fil wudu, sebagaimana dalam bab wudu sanalah. Wal wasatru fil khulwati muhafazatun ala satril aurati. Wasatru, setengah daripada sunat lagi ialah menabiri fil khulwati, pada khalwat. Makna duduk seorang, makna muhafazatan, kerana nak jaga ala satril aurah, di atas menutupi akan aurah. Amma bihadratin nas, ada kalanya
Maknanya satru keluar mana muhafazah ni. Ada kalanya bihadratin nas, dengan kehadiran manusia, ay alladzina yahrumu alaihim nazaru auratil mughtasil. Hadir manusia yang haramlah di atas mereka itu annas oleh memandang aurat orang yang mandi. Walam yaghuddu absarahum, dan tidak memejamkan, menutupi oleh mereka itu akan mata-mata mereka itu anin nazari ilaiha, daripada memandang kepadanya. Kepada orang mana orang yang mandi saat ni. Fayajibu satru, maka wajiblah satar. Maka wajiblah oleh satru. Waja'lul ina'i al-wasi'. Sunat lagi ialah menjadikan bekas yang luas. Bekas yang luas. En yaminihi, daripada pihak kanan. Dia letak sebelah kanan. Pihak luas. Wadiq, dan kalau sepik. En yasari. Kalau sepik, bekas tu sepik mulut dia. Tak belah kiri. Watarkul in il alisti'anati illa li'unzurin. Semua daripada sunat tinggalnya ialah meninggalkan meminta tolong. Minta tolong cucur. Cucurkan air. Illa li'unzurin, malaikan kerana uzur. Lima marra fil wudu, kerana barang yang telah lalulah pada wudu. Pada bab wudu. Wa idza ista'ana biman yasubu alaih, dan apabila dia minta tolong dengan orang yang menuankan air di atasnya. Fayakunul mu'inu, maka hendaklah ada orang yang menolong menuaikan air saat itu. En yamini, dia kena duduk sebelah kanan dia. Duduk sebelah kanan. Bi khilafi ma marra fil wudu, bersalah barang terlalu pada wudu. Wa syahadatani ila akhir, wallahu subhanahu wa ta'ala alamun bis-shawab. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله. الحمد لله الذي نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. والأمر استدعاء الفعل بالقول mimman huwa dunah ala sabilil wujub. Bermula amar, kerana kita duk bicara tentang kalam. Kalamullah, kalamu, maqalatul rasul, makna kalamur rasul. Jadi kalam Allah ataupun rasul ni dia ada macam-macam. Itu sebagaimana yang telah kita ikuti sebelum daripada ni. Jadi setengah daripadanya ialah wal amru. Amar makna perintah. Apa maksud dengan istida'ul fi'li? Menuntut, suruh makna perbuatan, menuntut, panggil makna perbuatan itu bil qaul, dengan perkataan. Itu maksudnya amar. Mimman huwa dunahu, daripada mereka yang kurang, daripada mereka yang kurang daripadanya, daripada al-amir ala sabilil wujub, di atas jalan wajib. Di atas jalan wajib. Mimman huwa al-ma'mur. Dia itu domain mafhum lah. Daripada mereka yang ianya al-ma'mur itu kurang daripada al-amir. Ala sabilil wujub, di atas jalan wajib.
Fa in kana listida'u minal musawi. Kalau masawi kejahatan, ni musawi. Kalau maka jika adalah istida', maknanya minta, doa, minta sesuatu minal musawi daripada orang yang satu level, satu base, kita kata. Summiya iltimasan. Nama dia iltimas. Jadi kalau kita minta suruh orang yang sama kita tu dipanggil iltimas. Wa minal a'la, dan daripada orang atas, summiya su'alan. Jadi istida'a, min itu makna dia guna min itu kerana perkataan yang guna ialah istida'a. Jadi minal a'la, minta daripada orang yang lebih atas pada kita. Itu nama dia, summiya su'alan, dinamakan minta. Soal tu maksudnya minta. Wa ilam yakun, dan jika tidak adalah maknanya istida'a itu ala sabilil wujub, di atas jalan wajib, bagaimana? Bi an juwizat tarku, dengan bahawa diharuskan akan meninggalkan dia. Fa zahiruhu, maka zahirnya annahu laisa bi amrin. Jadi jika tidak adalah istida'a itu ala sabilil wujub, tidak ada atas jalan wajib, bagaimana bi an juwizat tarku, dengan bahawa diharuskan meninggalkan dia. Meninggalkan arwah tu. Benda yang disuruh, fa zahiruhu, maka zahirnya al-amr itu annahu, bahasanya istida'a ataupun al-amar itu laisa bi amrin, bukannya amar, ai fil hakikah, pada hakikat. Tu. Qala wasiratud dallatu alaihi, bermula sirah makna lafaz. Sirah makna lafaz yang menunjuk di atasnya al-amri ni. Itu. If'al. Sirah dia ialah if'al. If'al makna iftah. Misalnya. Nahwu, wadhalika maknanya sirah adallatu alaih. Itu if'al. Nahwu ialah seumpama idrib, akrim, washrab, mana wa akrim, washrab. Wahya indal itlaqi wa tajarrudi anil qarinati. As-sarifatu, wahya, dan iaitu sirah adalah alaihi. Mana sirah, lafaz yang menunjuk di atas suruh tu. Indal itlaqi, ketika itlaq dia. Wat tajarrudi anil qarinati, dan sunyi daripada tajarrud, mana sunyi daripada qarinah. Qarinah mana? Qarinah as-sarifati, yang memalingkan an talabil fi'li. Jadi ketika itlaq dan sunyi daripada qarinah, daripada makna tuntut perbuat, itu tuhmalu alaih ay alal wujub, diihtimalkan dia di atas wajib juga. Nahwu aqimus salah, dirikan oleh kamu akan semaya, illa, jadi tak menunjuk di atas wajib, menunjuk di atas wajib, illa melainkan ma dallat dalil ala annal murada minhu, melainkan barang yang menunjuklah oleh dalil di atas murad daripadanya, daripada ma tu ialah an-nadbu. Maka dia jadi sunatlah kalau ada qarinah yang sarifah daripada makna wajib. Awil ibahah, kena tengok pula mana ibahah, mana memperharuskan. Jadi boleh jadi memperharus seleke. Kita suruh tu makna memperharuskan. Jadi kalau orang tak mau makan pun tak boleh nak marahlah. Ay ala nadbi,
awil ibahah ataupun boleh jadi ibahah. Harus. Mithalun nadmi misal sunat. Jadi jatuh ke sunat. Jadi jatuh ke sunat mana al-amru, mana perintah itu maknanya jadi sunat. Tidak jadi wajib. Ialah firman Allah Ta'ala, fakatibuhum in alimtum. Maka fakatibuhum. Maknanya, maka akad kitabahlah oleh kamu akan mereka itu para hamba. In alimtum, jika mengetahu fihim pada mereka itu. Hamba saat ni maknanya khaira baik. Jadi akad kitabah ni memberi peluang untuk hamba itu membebaskan diri dia jadi merdeka. Pakai merdeka. Memerdekakan hamba ni bukan satu benda yang mudah. Dia senang, banyak senangnya bila ada hamba ni. Boleh tahan nak suruh. Wa mithalul ibahati, misal kepada memperharuskan sahaja. Tidak wajib, tidak sunat. Wa idza halaltum fastadu, dan apabila halal oleh kamu, halal makna bertahalul daripada umrah ataupun haji, fastadu, maka bolehlah kamu nak memburu. Bukan wajib memburu, bukan sunat memburu dah. Boleh kalau nak memburu dah tak tahap dah orang meminat dah gak. Boleh dah. Tu. Wa qad ajma'u ala adami wujubil kitabati. Maka sepakat telah ijma' para fuqaha di atas ketiadaan wajib kitabah. Patun Nabi mana firman Allah, fakatibuhum tu makna suruh tu bukan suruh wajib. Sebab ada qarinah yang memalingkan daripada makna wajib tu. Jadi ala wujubil kitabah wasiyad, dan juga memburu. Wala yaqtadi takraru ala sahih. Jadi al-amru ni pada rasanya dia tidak memberi ifadah makna takrar, makna berulang kali. Jadi kalau sekali suruh gak, sekali jelah buatnya. Tidak kata acak kali tu tidak Ini ala sahih, di atas wajahnya sahih. Li'anna ma qusida bihi min tahsilil ma'muri bihi, karena barang yang dikosakkan dengannya dengan ma tu min tahsil, dia ma qusida bihi itu min tahsilil ma'muri bihi, daripada menghasilkan barang yang disuruh dengannya dengan al. Itu ya tahaqqaqu bil marrah. Tahaqquk dia tu dengan sekali, cukup dah. Makan, sekali makan. Jadi kalau nak suruh makan lagi kak, kena suruh pula. Jadi cukup tahakkuk dah orang panggil suruh tu maknanya dengan sekali. Bil marrati wahidah. Wal aslu bara'atu zimmah. Guna kaedah bermula asalnya lepas daripada zimmah. Mimma zada daripada yang lebih. Tu. Jadi dengan sebab tahakkuk kata melaksanakan perintah itu walaupun sekali. Maknanya lepas zimmah itu daripada apa yang lebih di atasnya ada sorek. Illa malakan idza dalla dali ad-dalilu. Malakan apabila menunjuklah oleh dalil ala qasdi takrar. Di atas kosak takrar, berulangan. Perintah itu maksud dia berulang-ulang. Kena buat sokmo. Acak kali. Jadi kalau ada dalil begitu, fayu'malu. Maka diamalkan bihi dengannya dengan ad-dalil ala qasdi takrar. Kal amri bis salawatil khams. Seperti perintah Allah Ta'ala dengan semaya 5 waktu. Wal amri bisaumi ramadhana. Dan perintah Allah Ta'ala dengan puasa bulan Ramadan. Wa muqabilus sahih. Dan muqabil sahihnya. Annahu yaqtadi. Bahasanya al-amra semata-mata suruh tu. Yaqtadi menhendaki at-takrara. Akan takrar. Bila suruh makna ulang kali lah. Makna bukan sekali dah. Fayastau'ibu. Maka jadi meratailah al-ma'mura akan benda yang
dia disuruh itu bil matlub, dengan dituntut akan dia, ma yumkinuhu min zamanil umur. Maknanya dengan matlub yang dituntut barang yang mungkinlah akan dia daripada zaman umuri. Zaman masuk umuri lah kan. Dia haisulam bayana, sekira-kira tidak ada keterangan li amadil ma'muri bih, bagi amadin berterusan makmur bih, benda yang disuruh dengannya tu, dengan al tu. Tu. Jadi sekira-kira tak ada keterangan dengan orang panggil, maknanya orang panggil amad berterusan benda yang disuruh dengannya. Lintifai murajjihi ba'dihi ala ba'din. Kerana ternafinya murajjih yang menguatkan setengahnya di atas setengah. Jadi satunya dia tidak memberi ifadah makna takror. Satu. Tapi muqabil kata takror. Dan yang kedua wala yaqtadil fawra, tidak memberi faham akan makna segera kena buat. Ila akhir wallahu subhanahu wa taala a'lamu bis-shawab. Kata